Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa li salihin wal ulama wal amilin wal masyayikhina wal walidina wa khususan li sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaraf wa karrama wa baraka wa azam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a ilmallah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di siri pembacaan kitab Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilatul Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar. Karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi syaikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik, alhamdulillah, hari ini kita di majlis yang ke-145 dan hari ini kita mula awal sikit, mula pukul 8 bersempena dengan cuti Hari Merdeka ni, Hari Kebangsaan ni. InsyaAllah hari lain-lainnya kita akan memula pada pukul 8.30 pagi. Baik, kita masih lagi pada Kitabus Salam wal Isti'dzan wa Tashmitil 'Atis wa ma yata'allaqu biha, berkenaan dengan memberi salam, minta izin dan juga mendoakan orang yang bersin. Dan kita semalam pada bab yang kedua dan masih lagi pada bab yang kedua. Hari ini pada faslun fi bayan ma'na ma sahha anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yusallim salasan. Fasal berkenaan dengan baginda Nabi SAW memberi salam 3 kali. Apa yang dimaksudkan dengan memberi salam 3 kali? Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Rawayna fi sahih al-Bukhari an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sahih Bukhari daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin. Ini sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perlakuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bercakap bi kalimatin. Ada satu kalimah ni adalah satu jumlah yang mufidah, ya. A'adaha salasan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengulangnya sebanyak 3 kali. Hatta tufhama anhu, sehinggalah percakapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut difahami oleh para sahabat, radhiyallahu taala anhu. Baik.
para ulama membincangkan kenapa 3 kali. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 3 kali. Ini tujuannya yang utamanya untuk difahami oleh para sahabat, kan. Kemudian sebahagian apabila dibuat kajian ataupun orang kata inilah, dikajilah kenapa 3 kali. Sebab apa? Sebab manusia ni dia terdiri daripada, terbahagi kepada 3 jenis, ataupun untuk dia faham sesuatu benda tu dia perlukan kepada tiga perkara, iaitu melalui pendengaran, penglihatan dan juga panca indera yang lain, iaitu dari segi sam'i wa nazari dan juga ihsasi. Yang ihsasi ni panca indera yang lain lah, ataupun ihsasi. Itu pendengaran, penglihatan dan juga panca indera yang lain, ada melalui sentuhan dan sebagainya. Dan setiap 3 perkara tersebut dia ada uslub dia yang berbeza. Kata yang membuat kajian tersebut mengatakan bahawasanya kemungkinan diulang kenapa 3 kali tersebut supaya difahami ketiga-tiga perkara tersebut. Ini dari sudut pendengaran, penglihatan dan juga panca indera yang lain untuk difahami sesuatu perkara tersebut. Kemungkinan, iaitu ihtimal perkara tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya sebanyak 3 kali supaya difahami dengan sejelas-jelasnya. Baik. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim salasan. Dan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sesuatu kaum, satu perkumpulan para sahabat, baginda akan mengucapkan kepada mereka sebanyak 3 kali juga. 3 kali juga. Qultu wa hadzal hadis mahmulun ala ma idza kana al-jam'u katsiran. Kata Imam Nawawi yang mensyarahkan hadis ni, bahwasanya hadis ni diihtimal, kemungkinan kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sebanyak 3 kali, kerana boleh jadi perkumpulan tersebut ramainya para sahabat, ramainya orang berada di situ. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang salam 3 kali tersebut supaya didengari oleh kesemua mereka. Dan sebahagian para ulama yang lain mengatakan bahawasanya salam yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali tersebut adalah berbentuk salam istizan, salam untuk minta izin. Contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah sahabat, baginda akan mengucapkan sebanyak 3 kali. Kalau salam pertama tak ada jawab, baginda akan ulang salam yang kedua, dan baginda apabila tak didengari, tak dijawab, baginda akan mengulangnya salam untuk kali yang ketiga. Dan apabila tak dijawab, baginda akan pulanglah. Itu yang dimasukkan kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Wa sayati bayanu hadhihi al-mas'alah wa kalamul Mawardi sahibul Hawi fiha insyaallah taala. Dan akan diperbincangkan secara lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini, dan juga kalam al-Mawardi sahibul Hawi fiha insyaallah pada perbahasan yang akan datang. Baik, itu secara umumnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bercakap, baginda akan mengulang percakapan sebanyak 3 kali supaya difahami percakapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila baginda hadiri ataupun berjumpa dengan para sahabat yang berada ramai di satu tempat, baginda akan menulangnya sebanyak 3 kali. Dan seperti yang saya sebut tadi, salam yang dimaksudkan di sini yang difahami oleh sebagian para ulama iaitu salam istizan, yakni salam untuk minta izin. Adapun apabila baginda melalui ataupun bertemu dengan beberapa orang sahabat yang tak ramai, baginda hanya mengulangnya
ataupun baginda hanya mengucapkan salam hanya sebanyak sekali sahaja. Itu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa aqallu salam alladhi yasiru bihi musalliman muaddiyan sunnatas salam an yarfa'a sawtahu bihaitsu yusmi'u al-musallam alaihi. Dan wa aqallu salam, yang seringkas-ringkas, sekurang-kurang memberi salam, yang mana seseorang yang memberi salam tersebut yang muaddiyan sunnatas salam, yang melaksanakan sunat memberi salam ni, ay yarfa'a sawtahu bihaitsu yusmi'ul musallam alaihi, iaitu dia meninggikan suara sikit, dia mengangkat suara dia sehinggalah didengari oleh orang yang diberi salamnya tersebut. Itu yang sekurang-kurang dia melaksanakan sunat memberi salam tersebut, iaitu dengan meninggikan suara, mengangkat suara sekadar yang didengari oleh orang yang diberi salam tersebut. Maksudnya tak perlu nak menjerit-jerit untuk memberi salam ataupun terlalu perlahan untuk memberi salam. Ini sederhana dalam meninggikan suara dia tersebut. Fa illam yusmi'hu lam yakun atiyan bis salam fala yajib ar-raddu alaihi. Dan sekiranya dia tidak fa illam yusmi'hu, sekiranya salam dia tersebut tak didengari oleh orang yang diberi salam tersebut, lam yakun atiyan bis salam, maka dia tak melaksanakan tuntutan ataupun sunat memberi salam. Maksudnya dia tak melaksanakan, dia tak tunaikan memberi salam tersebut. Sebab apa? Sebab tak didengari. Fala yajibur raddu alaihi, maka tak wajib untuk membalas, untuk menjawab salam dia tersebut. Maksudnya dia kena angkat suara dia sikit sehingga didengari. Wa aqallu ma yasqutu bihi fardu raddis salam ay yarfa'a sawtahu bihaitsu yasma'uhu al-musallim. Dan sekurang-kurang yang ma yasqutu bihi fardu raddis salam, yang menggugurkan tuntutan wajibnya menjawab salam. Sebab sunat, hukum memberi salam ni sunat, dan hukum menjawab salam adalah wajib. Dan tergugurnya kewajipan menjawab salam tersebut ialah dengan ay yarfa'a sawtahu bihaitsu yasma'uhu al-musallim, iaitu orang yang menjawab salam tersebut dia juga kena memperdengarkan, mengangkatkan suara dia sedikit sehingga didengari oleh orang yang memberi salam tersebut. Fa illam yasma'hu, sekiranya jawapan dia tersebut ataupun jawapan salam tersebut tak didengari oleh orang yang memberi salam, lam yasqut anhu fardur radd, maka tanggungjawab kewajipan dia untuk menjawab salam tersebut masih belum gugur. Maksud dia kena ulang balik menjawab salam tersebut. Zakarahum al-Mutawalli wa ghairuhu, itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mutawalli dan selainnya. Simpulannya, dia kena, orang yang menjawab salam ataupun memberi salam dan juga menjawab salam, kedua-duanya perlu memperdengarkan ucapan salam mereka tersebut. Qultu wal mustahabu an yarfa'a sawtahu raf'an yasma'uhu bihi al-musallam alaihi aw alaihim sama'an muhaqqaqan. Kemudian kata Imam Nawawi, wal mustahab, yang dianjurkan an yarfa'a sawtahu raf'an, iaitu mengangkat suara, meninggikan suara, yasma'uhu bihi al-musallam alaihi, yang didengari oleh orang yang kita bagi salam tersebut, aw alaihim, yakni sama ada dia seorang ataupun ramai orang tersebut, orang yang diberikan salam tersebut, sama'an muhaqqaqan, pendengaran yang jelas, ataupun kita beri salam dengan ucapan yang dengan suara yang jelas. Wa idza tashakkaka bihi wa idza tashakkaka fi annahu yusmi'uhum zada fi raf'ihi, dan sekiranya kita ragu-ragu bahwasanya mereka ni dengar atau tidak, kita bagi salam tersebut, zada fi raf'ihi, maka hendaklah kita tinggikan suara lagi, zada, tambahkan.
angkat suara lagi kan, wahtata wa tadhhara. Amma idza sallama ala iqadhin indahum niyamun. Adapun sekiranya kita nak bagi salam kepada orang yang berjaga ataupun orang yang tak tidur, indahum niyamun, dan di tempat tersebut ada orang yang sedang tidur. Kita tahu ada di bilik tersebut ada orang yang tidur, ada orang yang jaga. Fasunnatu, dan sunnahnya ayyafidha sautahu bihaitsu yahsulu sama'u al-iqaz wa la yastayqidhu an-niyam. Sunnahnya adalah dengan merendahkan suara sehingga didengari oleh orang yang berjaga tersebut, wa la yastayqidhu an-niyam, dan tidak menjaga ataupun tidak mengejutkan orang yang sedang tidur. Itu sunnahnya. Itu sekadar saja, sekadar kita beri salam untuk didengari oleh orang yang tak tidur tersebut. Sebab apa? Diriwayatkan daripada rawaina fi sahih Muslim fi hadis al-Miqdad radhiyallahu anhu at-tawil, qala kunna narfa'u lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nasibahu min al-laban fayaji'u min al-lail fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'u al-yaqdhan wa ja'ala la yaji'uni an-nawm wa amma sahibai fanama faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasallama kama kana yusallim. Berdalilkan itu sunnah merendahkan suara ketika mana kita tahu ada orang yang sedang tidur dan ada orang yang tak tidur untuk kita bagi salam. Berdalilkan riwayat daripada sahih Muslim fi hadis al-Miqdad, riwayat daripada Sayyidina al-Miqdad radhiyallahu anhu at-tawil. Hadis tersebut, hadis yang ni asalnya panjang, tapi diringkaskan oleh Imam Nawawi sebagai syahid kepada nak menyokong tentang sunnah merendahkan suara ketika mana kita tahu ada orang yang sedang tidur untuk memberi salam. Panjanglah kisahnya. Kemudian kunna narfa'u lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasibahu min al-laban. Kisahnya asalnya daripada Sayyidina al-Miqdad dan dua orang sahabatnya radhiyallahu anhum. Mereka ni pada satu hari mereka mengalami kelaparan yang sangat-sangat, kelaparan, dahaga dan sebagainya. Kemudian mereka mengadu, mereka pergi berjumpa dengan beberapa orang sahabat, nak minta bantuan lah sikit, minta makanan dan sebagainya. Tapi para sahabat yang lain, mereka pun tidak mampu untuk memberi makanan ataupun minuman, sebabkan mereka tak ada juga. Kemudian apabila mereka bertemu dengan baginda Nabi SAW, baginda pergi memberi kepada mereka 3 ekor kambing untuk diperahkan susu untuk diminum. Sebab susu ni dia diibaratkan juga sebagai makanan, sebab dia boleh mengenyangkan. Kemudian mereka pun perah susu kambing tersebut untuk minum, dan mereka meninggalkan sikit bahagian untuk diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kunna narfa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu min al-laban. Ini kunna narfa'u, ini kami meninggalkan sedikit bahagian sebahagian susu untuk diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaji'u min al-lail, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang pada waktu malam di tempat mereka tersebut, di tempat mereka memerah susu kambing tersebut. Fa yusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'u al-yaqdhan, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam tasliman la yuqidhu na'iman, satu salam yang tidak mengejutkan orang yang sedang tidur. Wa yusmi'u al-yaqdhan, yang didengari oleh orang yang sedang berjaga, iaitu Sayyidina Miqdad tersebut. Dia tak tidur, tak boleh tidur, sedangkan 2 orang sahabat lain dah tidur. Wa ja'ala la yaji'uni an-nawm wa amma sahibai fanama, iaitu kata kata Al-Miqdad, aku tak boleh tidur,
aku tak boleh tidur pada waktu tersebut. Wa amma sahibai fanama, adapun dua orang sahabat aku lagi fanama, mereka sudah tidur. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasallama kama kana yusallim. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada waktu tersebut, waktu malam tersebut, fasallama kama kana yusallim, baginda memberi salam di antara yakni dalam keadaan suara yang perlahan, sehingga didengari oleh Sayyidina Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Itu di antara adab, adab memberi salam. Bila kita tahu di sesuatu tempat tersebut ada orang yang sedang berehat, ataupun dia sedang tidur, hendaklah kita beri salam dengan suara yang munasabah, jangan terjerit-jerit sehingga mengganggu dan mengejutkan mereka daripada tidur. Wallahu a'lam. Kemudian فقال الإمام أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا ويشترط أن يكون الجواب على الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد. Ini hukum berkenaan dengan tuntutan untuk segera menjawab salam. Ini tak boleh untuk kita menangguhkan, kita melewatkan menjawab salam tersebut. Kata Imam Abu Muhammad Al-Qadhi Husain wal Imam Abu Hasan Al-Wahidi dan selainnya di kalangan ulama mazhab Syafi'i, wa yushtaratu an yakuna al-jawab 'ala al-fawr, yang disyaratkan untuk menjawab salam tersebut 'ala al-fawr, dengan segera. Orang bagi salam terus jawab, tak boleh nak tangguh-tangguh, tak boleh nak melewatkan menjawab salam tersebut. Fa in akharahu thumma rad, dan sekiranya dia melewatkan menjawab salam tersebut, thumma rad, kemudian dia orang bagi salam, kemudian 5 minit kemudian ataupun 10 minit kemudian barulah dia jawab. Mungkin ada sebab-sebab yang lain, wallahu alam sebab apa. Lam yu'adda jawaban, maka jawab salam tersebut tak dikira sebagai menjawab salam. Dia sengaja melewatkan, sengaja menangguhkan menjawab salam, maka tak itu apabila dia menjawab salam pada waktu selang tempoh waktu yang lama, maka tidak dikira menjawab salam. Wa kana asiman bitarkir rad, maka hukumnya dia dikira berdosalah, berdosa, sebab menjawab salam ni wajib, dan dia selang tempoh masa yang lama tersebut, maka tak dikira sebagai menjawab salam. Wa kana asiman bitarkir rad, maka dia berdosa dengan sebab meninggalkan menjawab salam. Di sini itu disyaratkan untuk ittisal jawab, untuk ada sambungan ataupun tidak ada selang tempoh masa yang terlalu lama untuk menjawab salam. Kalau apa, kalau tak dengar tu masalah lain. Ini masalahnya orang tersebut dia mendengar ucapan salam tersebut, tapi dia menangguhkan, disebabkan dia ego. Contoh dia gaduh dengan orang tu, kemudian orang tu bagi salam, dia tak jawab disebabkan ego, tapi dia nak jawab juga tapi dia tangguhkan, dia lewatkan, maka dia dikira berdosa, sebab tak jawab, sebab dah habis dah tempoh waktu untuk menjawab salam. Sebab tempoh waktu menjawab salam ni adalah ittisal, kena bersambung, kena segera menjawab. Baik. Wa kana asiman bitarkir rad, maka dia berdosa sebab meninggalkan menjawab salam. Babu ma jaa fi karahatil isyarah bis salam bil yad wa nahwiha bila lafdhin. Bab berkenaan dengan makruh kita mengisyaratkan memberi salam dengan tangan tanpa dan sebagainya, tanpa mengucapkan salam. Hukumnya makruh. Contoh kita jumpa orang yang kita kenal ataupun tak kenal, kita angkat tangan saja tanpa mengucapkan salam. Kalau dari jauh tu itu masalah lain. Masalahnya dah berdepan dah jumpa depan mata ni, tapi
tak bagi salam, tak ucapkan salam, hanya sekadar mengangkat tangan saja, itu hukumnya makruh. Makruh. Rawayna fi kitab At-Tirmidzi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laysa minna man tashabbaha bi ghayrina la tashabbahu bil yahud wala bin nasara fa inna taslim al yahud al isharah bil asabi' wa taslim an nasara al isharah bil katif. Qala Tirmizi isnaduhu dhaif. Riwayat daripada Imam meriwayatkan daripada kitab Sunan At-Tirmizi. Baik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukanlah di kalangan kami mereka yang menyerupai selain daripada kami, ini selain daripada agama Islam. Dia buat sesuatu perkara yang mencontohi, yang meniru adat ataupun budaya ataupun cara pemakaian dan sebagainya di kalangan agama lain selain pada Islam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu ancaman bahawa mereka itu bukanlah di kalangan kami yang mencontohi, yang meniru budaya, adat orang lain ataupun agama lain. Tak kiralah sama ada dari segi berpakaian, dari segi percakapan dan sebagainya. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat melarangnya. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Janganlah kamu menyerupai orang Yahudi dan juga orang Nasara dari sudut percakapan budaya dan sebagainya. Fa inna taslim al yahud al isyarah bil asabi'. Kerana sesungguhnya taslim al yahud, cara orang Yahudi memberi salam itu dengan mengisyaratkan dengan asabi', dengan jari, dengan jari. Wa taslim an nasara al isyarah bil katif. Dan cara orang Nasara memberi salam adalah dengan telapak tangan. Itu larangan tersebut disebabkan apa? Sebab contoh adat budaya orang Yahudi dan Nasara, mereka memberi salam tanpa mengucapkan salam. Itu yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita contoh kita angkat tangan juga dan beri salam, itu tak ada masalah. Yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan tanpa mengucapkan salam. Itu sekadar memadai mengangkat tangan tanpa mengucapkan salam. Itu yang dihukumkan sebagai makruh. Qultu wa amma al-hadis alladhi rawainahu fi kitab at-Tirmidzi an Asma binti Yazid radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa usbatun minan nisa qu'udun fa alwa bi yadihi bit taslim. Kemudian kata Imam Nawawi, adapun hadis yang kita riwayatkan, yang kami riwayatkan dalam kitab Sunan Tirmizi tersebut daripada Sayyidatina Asma binti Yazid radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid, pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui masjid, wa usbatun minan nisa qu'ud, dan mendapati sekumpulan wanita sedang berada di masjid dan dalam keadaan duduk. Fa alwa bi yadihi bi taslim, dan baginda mengisyaratkan dengan tangannya dengan untuk memberi salam. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Fahadha mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal lafzi wal isyarah. Kata Imam Nawawi, hadis tersebut ihtimal, ada kemungkinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan di antara mengucapkan dan juga mengisyaratkan dengan tangan. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Asma binti Yazid, beliau tidak meriwayatkan, tidak menyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Baginda beliau hanya menyebut baginda mengangkat tangan sebagai isyarat memberi salam. Itu dah
dah jadi orang kata apa, pertembungan di antara larangan daripada hadis yang kita bacakan tadi. Itu baginda melarang untuk mencontohi, meniru cara orang Yahudi dan Nasara memberi salam dengan hanya mengangkat tangan. Cuma kemudian Imam Nawawi kata hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Asma binti Yazid ni ada kemungkinan baginda menghimpunkan di antara mengucapkan salam sambil mengangkat tangan, mengisyaratkan beri salam. Yadullu ala hadha anna Abu Daud rawa hadha al-hadis. Dikuatkan oleh hadis satu lagi yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud, wa qala fi riwayatihi fa sallama alaina. Dalam riwayat Sunan Imam Abi Daud ni, beliau ada tambahan, ada meriwayatkan fa sallama alaina, dan baginda memberi salam kepada kami, assalamualaikum, sambil mengangkat tangan. Adapun riwayat daripada dalam kitab Sunan Tirmizi tersebut tak disebutkan fa sallama alaina, hanya sekadar fa alwa biyadihi bitaslim, dengan mengangkat tangan isyarat memberi salam. Maka digabungkan kedua-dua hadis tersebut, maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam sambil mengangkat tangan. Okey. Itu larangan tersebut, larangan untuk mencontohi budaya orang Yahudi dan Nasara tersebut adalah berbentuk larangan yang dikhususkan kepada mereka yang tak mengucapkan salam. Hukumnya makruh beri salam tanpa menyebutnya, hanya sekadar mengisyaratkan dengan tangan. Itu yang dilarang. Adapun orang yang kita bagi salam tersebut ataupun orang yang nak menjawabnya, kedua-duanya ada masalah, sama ada dari segi pendengaran ataupun dari sudut dia tak boleh bercakap, itu lainlah masalah. Kita angkat tangan, itu dah memadai. Itulah memadai. Ataupun bagi salam kepada orang yang tak boleh menjawabnya dari sudut syarak, sama ada dia dalam keadaan kita sampai ke rumahnya, kita bagi salam sedangkan dia dalam keadaan yang sedang dalam keadaan bersolat, itu masalah lain. Itu masalah lain. Okey, jelasnya, kesimpulannya, hukum beri salam ni adalah dengan sunat kita melafazkan, tanpa, kalau dia sekadar mengisyaratkan dengan tangan ataupun dan sebagainya, tanpa melafazkan salam, itu adalah makruh. Tapi kalau menghimpunkan kedua-duanya, beri salam dengan sambil mengisyaratkan dengan tangan, itu tak ada masalah, bahkan hukumnya sunat, sebab dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, babu hukm salam, pembahasan dia agak panjang. Saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang berkenaan dengan bab hukm salam, itu bab dengan hukum memberi salam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naktafi bihadzal qadr. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang sebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap, mohon diperbetulkan. Dan kita akhiri sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
wa tawassaw bis sabr wa jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.